Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat kurban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia di segmen khas. SPM khas kali ini kita akan bercakap tentang kempen Korban Ikhlas Yayasan Ikhlas 2021 dan bersama saya pagi ini Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Alidrus, Duta Korban Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Tanah? Alhamdulillah Ustaz. Okey, baik Ustaz, kita boleh mulakan mungkin Ustaz berterangkan secara ringkas kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apakah kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita dah semakin hampir nak masuk bulan Zulhijjah. Nak masuk bulan Zulhijjah, kita tahulah Idul Adha. Kita tak boleh buat haji tahun ni, tapi ada satu lagi ibadat yang istimewa yang dilakukan dalam bulan Zulhijjah ini, iaitulah ibadat kurban. Semua kita mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Kita nak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Yayasan Ikhlas sejak tahun 2013, hampir 10 tahun, menganjurkan, menguruskan ibadat kurban di Sabah, di Sarawak, di Kemboja, di Aceh, di Bangladesh, di India, di Afrika. Alhamdulillah, memanjangkan perkongsian rezeki dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang saya sebut tadi. Dan tahun lepas, Yayasan Ikhlas musim Covid meneruskan ibadat kurban. Tahun ni ibadat kurban, Yayasan Ikhlas meneruskan lagi usaha untuk bantu memudahkan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian untuk buat ibadat kurban dan juga untuk sampaikan daging kepada penerima-penerima. Sebelum saya lupalah, kepada yang dah daftar, dah bayar bersama kami, kita nak ucapkan terima kasih. Moga-moga Allah Ta'ala terima ibadat tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah tambah rezeki, berkati rezeki. Dan jangan lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih." Apabila ada di kalangan kamu yang ambil bahagian ibadat kurban, bila masuk 1 Zulhijjah, maka jangan potong kuku dan mana-mana bulu di badan. Bukan haram, tetapi disunatkan kepada sesiapa saja yang ambil bahagian korban, disunatkan. Faham Bukan haram, tapi disunatkan tak potong kuku dan tak potong mana-mana bulu di badan. Misai, janggut, bulu ketiak, bulu kemaluan, rambut dan sebagainya. Sehinggalah hari kita melaksanakan ibadat korban tersebut. Jangan kita tangguh lagi. Dan saya syorkan sangat, esok hari Jumaat, boleh potong kuku esok, boleh potong mana-mana bulu yang nak potong esok. Nak masuk bulan Zulhijjah dah nanti. Sabtu Ahad nanti masuk bulan Zulhijjah. Kita tunggulah sehingga tarikh kita melakukan ibadat korban. Ustaz, yang kita daftar buat Afrika, Kemboja, Bangladesh ni, kita tak tahu bila lembu kita dikorbankan. Tunggu je lah sampai hari raya keempat, settle insyaAllah. Sebab kalau kita tak tahu, kalau kita boleh rujuk, boleh refer, senanglah. Boleh terus communicate. Jangan lupa untuk berhubung dengan kami di nombor talian 010 30 30 530. Dan istimewa buat ibadat korban dengan Yayasan Ikhlas, setiap bahagian yang diambil melayakkan anda untuk mewakafkan satu naskah Al-Quran. Satu naskah automatik. Maknanya ambil satu bahagian, akan ada satu Al-Quran diwakafkan di atas nama anda. Masya Allah. Pahala ibadat korban, pahala sedekah daging korban, pahala wakafkan Al-Quran
orang baca Al-Quran berpanjangan pahala. Jangan kita tangguh. Ibu-ibu, ayah-ayah, macam mana Ustaz? Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu dekat skrin TV masing-masing, ambil gambar. Ada nombor telefon, ada website, tunjuk kat anak. Ni nak buat macam mana ni? Mak nak ambil satu bahagian. Ambil gambar kat skrin sekarang. Ada nombor telefon, ada laman web, harga-harganya. Kenapa berbeza? Memang berbeza. Berdasarkan lokasi, sebab ada tempat dari segi pergerakan, pengangkutan, harga lembu berbeza di kawasan-kawasan. Boleh pilih. Sekarang ni kami terima banyaklah di Afrika, di Kemboja. Cuma kita nak juga ada sedikit kekurangan yang ambil bahagian di India dan Bangladesh. Jadi kita nak menyeru masyarakat kita supaya rata. Di cat Afrika, kami berhubung direct dengan pejabat mufti di cat Afrika. Di negeri-negeri lain biasanya Yayasan Ikhlas akan hantar wakil. Tapi musim pandemik ni kita tak mampu nak pergi dari Malaysia, tetapi kita ada NGO. Kalau di Chad tadi pejabat mufti direct, kalau di Kemboja, di Aceh kita ada NGO yang kita sentiasa berurusan sejak 2013 lagi. Jadi mereka uruskan. Begitu juga di Sabah. Sabah ni di dalam negara kita lah. Bayangkan ibu ayah, saya yakin dalam suasana COVID sekarang ada orang yang dibuang kerja, ada orang yang bisnesnya drop, tapi ramai juga di kalangan kita yang gajinya masih berjalan, pensionnya masih masuk tiap-tiap bulan, ada yang bisnesnya naik. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita tunjukkan kesyukuran kita pada Allah dengan melakukan ibadat kurban. Ini tanda kita nak mendekatkan diri kita pada Allah. Ya Allah, mesti orang susah ni ya Allah, pencen aku masuk je. Ya Allah, mesti orang susah aku, walaupun susah sikit work from home tapi gaji berjalan. Ya Allah, aku nak buat ibadat korban ini sebagai tanda kesyukuranku kepada nikmat yang kau beri padaku. Moga-moga bayangkan keluarga, anak-anak yang tunggu hari raya Aidil Adha sebab nak makan daging lembu. Setahun tak makan daging, tunggu hari raya lah. Tiba-tiba sampai daging korban kita kepada mereka. Bayangkan mereka akan doa kepada Allah. Walaupun mungkin mereka tak kenal kita tak kenal mereka, tetapi doa mereka pasti Allah Ta'ala Maha mendengar. Umat Islam di Rohingya, di Bangladesh, di Kemboja, alhamdulillah sejak tahun 2013 dah ramai penerima-penerima ibadat korban yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas ini. Jadi jangan kita bertangguh. Nak buat ibadah jangan tangguh. Terus, sebab kita bimbang kalau kita tangguh, kita tak tahu bila ajal kita menjelma. Ada orang, Allahu Akbar, moga-moga Allah rahmati mereka. Allah, kita dengar ada kematian disebabkan berkait dengan COVID, ada kematian disebabkan kemalangan, ada pelbagai sebab. Kita yang masih hidup ini, yang masih sihat ini, jangan tangguh untuk melakukan ibadah korban ini. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim sayang sangat ke Ismail, tapi sayang pada Allah mengatasi. Kita hari ini sayang duit ustaz, sayang tambah dalam keadaan uncertainty ni, tak tahu macam mana keadaan, sayang duit ustaz. Tapi saya nak buktikan bahawa sayang saya kepada Allah mengatasi. Saya lebih nak mendekatkan diri kepada Allah, jadi saya nak buat ibadat korban ini. Saya nak bersama Korban Ikhlas. Taip je www.korbanikhlas.com. Tekan je, masuk landing page kita, website kita, ada maklumat detail macam mana cara nak bayar, boleh pilih berapa bahagian nak ambil unta ke, nak ambil lembu ke, nak ambil kambing ke. Ayam tak ada tahu, ayam tak ada. Dan saya perhatikan, saya tengok senarai yang diberi pada saya, alhamdulillah ramai yang ambil lembu. Cuma kambing agak kurang orang ambil bahagian korban kambing ini. Mungkin sebab kambing agak mahal.
Tapi kalau kita perhatikan, ada ulama yang menyatakan bahawa mana lebih afdal, kambing ke lembu. Ini dibincang, ada khilaf lah. Tetapi ada ulama yang menyatakan kambing lebih afdal. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri masa korban bikabshain aqranain, Nabi korban 2 ekor kambing. Nabi Ismail digantikan oleh Allah masa Nabi Ibrahim nak sembelih, diganti dengan kibas. Itu bincang ulama lah. Jangan pula siapa yang dah ambil bahagian lembu, Allah aku ambil lembu tak afdal. Semuanya Allah Ta'ala terima insya-Allah. Yang penting niat kita ikhlas. Yang penting takwa ini. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Ta'ala sebut, siapa yang menghidupkan syiar Allah, itu tanda takwa dalam hati itu. Antara syiar Allah ialah ibadat korban inilah. Jadi mari sama-sama kita melakukan ibadat ini. Ambil yang gambar dulu kat skrin TV tu. Ambil gambar dulu. Kalau ada yang tengok live Facebook, print screen. Supaya insya-Allah memudahkan urusan kita seterusnya. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus.